kita semua tahu Ustaz masih baru dan memang kata guru novis lah Ustaz Solihin ni, tapi telah memenangi beberapa pertandingan dan aktif dalam pembintangan kajian. Syabas. Boleh Ustaz kongsikan tak pada kita semua hari ini apakah tindakan dan perkara yang sedang Ustaz lakukan sekarang sebagai persediaan untuk memohon guru cemerlang? Mungkin ramai di luar sana tenanti-nanti tak ada idea. Jadi dengan perkongsian Ustaz ini boleh membantu lebih ramai guru novis untuk memohon guru cemerlang. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Norma. Tadi Cikgu Norma, bila saya dengar perkongsian daripada Cikgu Norsiah tadi, saya rasa ya Allah, inilah nilai guru cemerlang yang kita hasilkan di negeri Kedah. Mungkin banyak sekali sumbangan-sumbangan, banyak sekali hasil-hasil kerja yang ditonjolkan yang memberi manfaat kepada anak-anak murid insya-Allah. Untuk pengetahuan Cikgu Norma juga, saya masih baru lagi dalam perkhidmatan pendidikan dan alhamdulillah saya bersyukur saya dikelilingi dengan orang-orang yang sentiasa memberikan motivasi, sentiasa memberikan tunjuk ajar untuk saya terus pergi ke hadapan dengan matlamat untuk memberi yang terbaik kepada anak murid insya-Allah. Jadi apa yang saya hasilkan sebelum ini, saya bermula pada tahun 2019 lah. Pada tahun 2019 saya mula bekerja aktif dalam inovasi, menghasilkan bahan bantu mengajar ataupun inovasi-inovasi yang boleh menyelesaikan masalah murid. Jadi saya dalam keadaan saya ini, saya mengajar di sekolah menengah pendidikan khas. Jadi nama pun sekolah menengah pendidikan khas. Kalau kita dengar perkataan sekolah menengah pendidikan khas ataupun pendidikan khas itu sendiri pun dah ada satu perkara yang perlu diambil berat, iaitu pendidikan khas. Jadi bila dengar pendidikan khas, secara automatik murid yang masuk ke sekolah saya juga adalah sekolah dalam kategori murid dalam kategori berkeperluan khas. Jadi mereka ini ada pelbagai masalah-masalah yang perlu diambil berat, yang perlu diambil cakna oleh guru-guru untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka ini. Kalau tidak, masalah murid ini tidak akan dapat diselesaikan. Dan itulah betapa pentingnya kita menghasilkan inovasi-inovasi untuk menyelesaikan masalah murid tadi. Jadi saya kira inovasi yang kita hasilkan itu bukanlah inovasi yang tidak semestinya inovasi itu dipertandingkan. Cukup sekadar kita mengetahui masalah murid tersebut, kemudian kita hasilkan satu perkara ataupun satu inovasi yang boleh menyelesaikan masalah murid tadi. Ramai orang yang hari ini tersilap, nak hasilkan inovasi mesti masuk satu pertandingan dan mesti kena menang pertandingan tersebut. Jadi saya rasa pandangan saya merujuk kepada beberapa orang yang berpengalaman, inovasi tidak semestinya dipertandingkan. Cukup sekadar kita mengetahui masalah murid tadi, kemudian kita hasilkan satu benda yang baru yang boleh menyelesaikan masalah murid tadi. Jadi saya mulakan tahun 2019. Waktu itu murid saya ini mereka agak lemah ingatan dia. Kadang-kadang bila kita mengajar dalam kelas tak ramai orang, tak ramai anak murid. Satu kelas lebih kurang 10 orang saja. 10 orang, itu pun paling ramai lah 10 orang. Tetapi kalau kita bandingkan dengan 10 orang ini, saya kira 10 orang ini seperti 40 orang di aliran perdana lah. Sebab masing-masing ada ragam dia dan masing-masing ada keperluan khas yang perlu kita tangani. Itulah untuk pengetahuan Cikgu Norma. Jadi murid-murid ini ada masalah ingatan. Jadi apa yang saya buat, saya hasilkan satu benda yang satu alat, satu inovasi yang boleh diguna pakai selepas waktu pembelajaran di dalam bilik darjah. Jadi alat yang saya hasilkan itu alat yang boleh membantu murid tadi di luar bilik darjah. Sebagai contoh, mereka dah belajar dalam kelas, saya buat satu inovasi tentang solat, satu aplikasi Android tentang solat. Jadi apabila anak murid ini kita terangkan tata cara ataupun bacaan dalam solat, mungkin dalam 5 ke 10 minit mereka boleh hadam. Akan tetapi selepas pada itu kita keluar melangkah kaki dari kelas, mereka dah lupa apa yang kita dah terapkan, apa yang kita sampaikan dalam kelas.
Jadi saya fikir apa benda yang boleh membantu murid ini, benda apa yang kita boleh hasilkan untuk bantu murid ini kukuhkan lagi ingatan. Jadi waktu itu terdetik dalam fikiran saya untuk hasilkan satu aplikasi Android yang mana mereka ini boleh install ataupun muat turun secara langsung dalam handphone mereka di mana mereka berada, walaupun di asrama, di rumah, selagi mana mereka mempunyai akses kepada internet, mereka mampu untuk menggunakan aplikasi tadi dan mampu untuk mengukuhkan lagi kefahaman mereka tentang solat. Jadi aplikasi yang saya hasilkan itu aplikasi yang boleh menyelesaikan masalah anak murid saya tadilah. Mengandungi beberapa nota-nota, modul-modul yang ringkas, yang mudah difahami oleh anak murid tadi. Saya buat secara infografik saja, tak payah pun secara infografik. Jadi murid baca, mereka boleh faham dengan lebih jelas tata cara dan bagaimana untuk solat dengan betul. Kemudian ada juga saya terapkan video-video pengajaran dalam aplikasi tersebut. Kalau mereka tidak faham menggunakan nota tadi, mereka boleh merujuk kepada video-video tadi. Kemudian ada juga kuis dimasukkan dalam aplikasi itu. Mereka boleh menilai sejauh mana mereka faham, sejauh mana pengetahuan mereka tentang tajuk tadi. Mereka boleh menilai secara kendiri dan boleh menyemak kembali sejauh mana kefahaman mereka tadi. Itu secara inilah pokok pangkalnya. Yang pertama sekali kita kena hasilkan bahan bantu mengajar ataupun inovasi yang boleh menyelesaikan masalah anak murid kita tadi. Kemudian saya juga memberi sumbangan dalam kajian lapangan, iaitu menyampaikan hasil kajian di lapangan lah, yang khusus untuk anak murid saya tadi. Jadi saya kira banyak masalah-masalah yang kita kenal pasti dalam kelas, dan semestinya masalah-masalah tadi perlu dibuat kajian dan perlu diatasi dengan segera. Jadi hasil kajian itu kita perlu sampaikan, kita perlu sebarluaskan kepada orang ramai. Saya alhamdulillah saya diberi peluang untuk bentang di dalam Special Education International Conference yang dianjurkan oleh bahagian pendidikan khas KPM pada 2019, dan alhamdulillah kertas kajian ke saya itu telah mendapat pengiktirafan daripada UPSI dan mereka telah menghubungi saya lah untuk dimuat naik dalam jurnal Universiti Pendidikan Sultan Idris. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin sumbangan yang kecil yang saya mampu untuk berikan kepada orang ramai lah, mengikut tahap kemampuan yang sedia ada. Jadi saya kira itu yang kedua iaitu kita perlu menyumbang dapatan kajian yang kita telah lakukan di lapangan lah. Yang ketiga, alhamdulillah sebagai seorang yang mempunyai pengetahuan, kita jangan loket ilmu. Kita jangan kedekut ilmu yang kita ada. Apa yang kita ada, kita kongsikan. Kepakaran yang ada, kita kongsikan. Alhamdulillah, setakat hari ini ramai cikgu-cikgu yang ingin mengetahui tentang teknologi, bagaimana nak menghasilkan modul bentuk digital. Mereka datang berjumpa dan datang berjumpa, minta tunjuk ajar bagaimana kita nak hasilkan. Dan juga saya sebenarnya amat malu apabila didatangi oleh guru-guru yang sebenarnya sangat hebat, yang sebenarnya sangat berpengalaman, DG 44, DG 48. Mereka datang kepada saya dan minta pandangan terhadap modul yang mereka hasilkan. Jadi saya berbekalkan sedikit ilmu yang ada, saya memberikan beberapa pandangan lah berkenaan dengan modul-modul mengikut arus semasa. Jadi saya lebih kepada modul digital. Bagi saya modul digital ini orang kata amat selari dengan keadaan semasa yang kita sedang lalui ini. Seperti mana yang saya dah hasilkan satu aplikasi Android untuk pengetahuan Cikgu Norma tadi, untuk pengetahuan penonton semua, saya hasilkan pada tahun 2019. Saya hasilkan pada 2019 dan alhamdulillah pada tahun lepas kita diuji dengan pandemik COVID-19. Tahun ini juga kita masih lagi diuji dengan pandemik COVID-19. Aplikasi yang dihasilkan sebelum pandemik lagi amat praktikal dan amat orang kata relevan pada waktu pandemik. Alhamdulillah. Jadi itu yang
ketiga, yang keempat ini untuk pengetahuan Cikgu Norma juga, pengetahuan penonton-penonton di luar, saya sedang membina dan membangunkan beberapa aplikasi digital yang lain lah yang boleh membantu guru-guru dan juga anak-anak murid dalam PDPC dan PDPR. Dan sekarang ini saya sedang bekerjasama dengan unit SPBT sekolah untuk menghasilkan satu aplikasi Android tentang buku teks digital. Buku teks digital untuk murid berkeperluan khas, yang mana buku teks digital ini, aplikasi Android buku teks digital ini akan memberi manfaat kepada akan memberi manfaat kepada ramai anak murid di seluruh Malaysia, bahkan juga guru-guru pendidikan khas di luar sana, insya-Allah. Apabila aplikasi ini selesai nanti, ia akan dapat digunakan dengan baiklah, insya-Allah. Jadi itu antara beberapa hasil sumbangan dan gerak kerja yang saya boleh kongsikanlah kepada semua, kepada Cikgu Norma pada hari ini secara santai, dan mungkin perkongsian ini memberi sedikit sebanyak inspirasi kepada guru-guru muda di luar sana yang mungkin sekarang ini masih tercari-cari macam mana nak mulakan, yang masih lagi terkapai-kapai di mana nak mulakan. Saya rasa tidak perlu risau, tidak perlu rasa gundah gulana. InsyaAllah mulakan dengan perkara yang kecil, tidak perlu untuk kita pulun semua benda, hanya perlu fokus sahaja, insyaAllah akan mendatangkan kejayaan. Jadi itu saja sedikit sebanyak apa yang sedang dilakukan sekarang ini untuk pengetahuan Cikgu Norma lah. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih Ustaz Solihin. Memang apa yang disampaikan oleh Ustaz Solihin tadi tepat dengan gerak kerja yang perlu dilakukan untuk memohon tugas GC Tahniah.